Start ya. Assalamualaikum, Dr. Arbaah Tudin. Ada soalan lagi ya. Selain dari kerja resmi, adakah doktor pernah menolong kerajaan atau syarikat swasta untuk mengembangkan ekonomi negara atau negeri Sarawak? Beberapa tahun lepas, waktu saya bekerja di Unimas ya, saya pernah dijemput oleh saya pernah dijemput oleh Jabatan Buruh Malaysia, Jabatan Buruh Sarawak untuk menolong jabatan tersebut ya. Kita dilantik sebagai penasihat atau penyelidik jabatan tersebut waktu itu. Itu mungkin tahun 2007, 2008 macam itulah. Saya kurang ingat ya. Tugas kami? Tugas kami adalah untuk membuat penyelidikan dan memberi cadangan kepada kerajaan mengenai gaji minima. Tahu gaji minima yang gaji paling kecil kalau kerja dengan swasta ataupun kalau kerja di mana-mana gaji paling kecil sebulan. Ya. Itu tugas kami, gaji minima, membuat gaji minima. Kita membuat penyelidikan. Bila kita membuat siapa yang di dalam kumpulan tersebut ada berapa orang? Sekitar 7 orang, 8 orang. Saya rasa tidak sampai 10 orang. Dan dari pensyarah ada, kalau tak silap saya ada 2 orang. Saya salah seorang daripadanya. Yang lain-lain tu dari swasta lain lah. Okey. Apa yang kita buat sebagai penasihat dan penyelidik jabatan buruh waktu itu untuk gaji minima? Kita buat penyelidikan di seluruh Sarawak. Saya pergi ke beberapa tempat di Sarawak ini, termasuk Bintulu, termasuk Sebauh. Orang Bintulu panggil Sebauh. Dan saya menginterview, memenuramah majikan. Yang meramah majikan dan pekerja. Saya tanya dengan majikan, berapa upah kamu bagi dengan pekerja? Kalau majikan tersebut cakap berapa? 200. Dan saya akan tanya juga dengan pekerja supaya pekerja ataupun majikan tidak ada dusta di antara mereka. Okay? Supaya tidak ada dusta. Kalau majikan dia cakap 200, saya pun berharap pekerja itu pun bercakap 200 juga. Perlu diingatkan, apabila kita pergi tu, kita tidak ada buat appointment dengan majikan. Kita tidak ada bagi tahu majikan, hari ini kita akan datang. Tidak. Dia memang spot check lah. Orang putih cakap spot check. Kita memang datang dan interview. Kita bagi tahu kita dari kerjaan, kita cuma nak tanya soalan ini. Selalunya dia orang akan bagi kerjasama. Dia orang memang bagus. Bagi kerjasama sepenuhnya. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Dari pengalaman itu, dari kita kira-kira itu, waktu itu gaji paling rendah yang saya pernah interview adalah RM150 sebulan. Bayangkan ya. Gaji waktu itu ada orang yang pernah menerima gaji RM150 sebulan. Tapi kita kena ingat juga, bila saya tangkap sebulan itu, mungkin pekerja itu ada hari yang dia tidak datang. Itu saya tidak tanyalah. Saya tanya berapa gaji sebulan. Itu saja saya tanya. Berapa gaji sebulan. Mungkin orang yang dia bagi 150 itu selalu tak datang. Itu gaji dia jadi 150. Itu saya tidak tahulah. Jadi waktu itu gaji paling rendah sampai 150. Selepas kita memberi cadangan kepada kerajaan berapa gaji minima sepatutnya di Sarawak. Kemudian kerajaan ambil maklumat dari Sarawak, ambil maklumat dari Sabah, ambil maklumat dari semenanjung Malaysia. Dan kemudian kerajaan pun membuat keputusan dia orang sendiri. Kemudian dia mengisytiharkan gaji minima banyak ini, banyak ini. Mula-mula gaji minima kalau tak silap saya Sarawak adalah 800. Bayangkan 150 dengan 800. Betapa banyak beza tu. Kalau tak silap saya 800 lah gaji minima pertama di Sarawak. Dan itulah terima kasih kita dengan kerajaan. Tanpa gaji minima, ramai lagi yang masih menerima gaji yang rendah-rendah macam itu ya. Okey, selain daripada gaji minima tersebut, saya pun selepas saya bersara awal, saya pun pernah diambil bekerja sebagai business counselor. InScan Institut Keusahawanan Negara yang berpusat di KL, dia ambil saya sebagai
penasehat usahawan. Dia orang panggil business counselor. Kita memberi counseling, kita memberi nasihat, kita mendengar dan kemudian memberi cadangan. Kita mendengar kemudian memberi cadangan kepada usahawan. Selalunya usahawan yang berfikir, usahawan yang fikir dia orang ada masalah yang pergi jumpa dengan kita. Tempat yang saya pernah pergi yang disuruh oleh InScan adalah KL. Kita buka booth di KLCC, Kuala Lumpur Convention Center, KLCC ya. Saya pernah ditugaskan di Kuching dan di KK. 3 tempat ini saya pernah ditugaskan oleh InScan sebagai business counselor. Saya adalah antara business counselor yang awal, yang dilantik awal. Jadi kita kumpulan pertama atau batch pertama. Kumpulan InScan yang pertama yang menjadi business counselor. Dan apakah tugas kami? Tugas kami business counselor adalah mendengar masalah usahawan. Apabila kami mendengar, kami menganalisakan dia balik. Ini boleh berlaku dalam masa 10 minit, 15 minit, setengah jam. Selalunya tidak panjang sangat. Ya. Sebab kami punya banyak. Kita memang ada skrip soalan-soalan yang kita perlu bertanya. Dan kita akan, selepas kita menganalisa jawapan daripada usahawan tersebut, kemudian kita akan memberi cadangan kepada usahawan macam mana dia boleh menaikkan lagi pendapatan dia. Yang pentingnya dia punya untung itu. Kita tengok dia punya bottom line ataupun end of the day tu dia untung apa. Bila dia sudah buat kerja dia sudah berjual apa benda tu, hujung bulan duit dia dapat berapa. Itu kita tengok dari segi itulah. Contoh saya memberi nasihat. Ada satu orang itu dia pergi kepada booth saya, kepada meja saya nak minta pandangan atau cadangan saya. Dia cakap dia menerima duit tiap-tiap bulan hampir 1 juta. 900 lebih dekat 1 juta. Tetapi dia cakap apabila dia sudah bayar gaji, bayar semua bil-bil yang dia perlu bayar, duit dia sudah habis, dia cakap. Dia masih sekarang, waktu itulah, dia cakap sekarang dia masih juga memandu van yang buruk. Dia masih juga menyewa di flat yang tidak begitu cantik lah. So, saya interview lah dia. Interview, tanya dari segi pengurusan bisnes dia, tanya dari segi pemasaran, dari macam mana dia mengurus duit, mengurus keuangan dia, macam mana dia bertemu dengan pelanggan, macam mana adakah dia membuat penyelidikan, semua banyak soalan lah. Dan setelah saya membuat analisa ini, bertanya dan menganalisa isu dia tu, saya dapati isu dia punya bagus, produk dia bagus atau perkhidmatan dia bagus. Saya bagi tahu dia isu dia adalah harga yang dia charge, harga yang dia minta dari pelanggan tu. Jadi cara dia menjaga keuangan dia tidak ada masalah. Cuma dia ada masalah dari segi harga. Itulah saya bagi tahu dia harga dia agak rendah dari pasaran. Jadi dia perlu naikkan harga supaya keuntungan dia terjaga. Waktu dia tu pergi kepada saya, sebenarnya dia yang subsidize pelanggan dia. Itu saya bagi tahu dengan dia yang subsidize. So, saya bagilah dia cadangan apa dia perlu buat selepas itu. Setakat itu sahaja yang saya boleh beritahu ke sini, sebab setiap pelanggan business counselor, setiap usahawan yang kita interview, yang kita temu ramah itu, dia adalah sulit ya. Dia orang punya maklumat adalah sulit. Dan apa lagi? Ada lagi satu contoh lagi. Cukup masa ke tidak? Oh, tidak cukup masa. Panjang sangat. Okey. Kalau swasta adalah, tapi dia tidak ada rekod sebab dia tidak ada hitam putih. Swasta ni saya ada pernah
tolong orang lah, kawan-kawan ke apakah, orang bertanya, orang kampung bertanya macam mana saya boleh naikkan keuntungan saya, macam mana saya nak naikkan keuntungan banyak ini, macam mana naikkan macam ini. So saya bagi cadangan lah selepas saya mendengar cerita-cerita dia orang. Okey, sebab sudah terlalu panjang, kena hentikan. Okey, bye, thanks. Terima